Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد. Muka surat 50 sahabat. Surat 50. Surat 50 ini kita masih dalam bab yang ketujuh, pada menyatakan kasih akan dunia. Dalam berapa awak tahu umur kasih akan dunia. Perenggan kedua dalam muka surat 50. Perenggan kedua yang diketahui olehmu. Berti itu berti pada baris ketiga perenggan kedua. Kita baca luas sekali lalu hak perenggan tu. Takut jadi gantung kan. Ambil faham sebab lama sangat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi amin. Kata pengarang, dan ketahui olehmu bahawasanya seperti adalah dunia itu, dicela demikian juga adalah ia perhumaan bagi akhirat. Selagi mengetam engkau pada akhirat akan barang yang engkau tanam di dalam dunia daripada segala amal yang baik. Ya berarti situ. Tapi kita ambil lah penggang awal tu, takut jadi gantung, tak faham kan. Dan adalah ia tempat mencari bekal bagi perjalanan yang sangat panjang. Jadi kita ni masih bab yang ketujuh sini, pada menyatakan cinta akan dunia, kasih akan dunia, hubbud dunia. Hubbud dunia ni Nabi sebut dah dulu-dulunya. Saya tak pasti kita baca lagi hadis tu nya. Hadis Nabi sebut penyakit akhir zaman ni, penyakit akhir zaman ni penyakit yang diwarisi daripada zaman-zaman lepas, tapi dikira penyakit akhir zaman yang makin parah pun. Ini penyakit akhir zaman, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dia panggil penyakit waham. Waham ni bahasa Arab. Sahabat pun tak tahu makna waham. Nabi khabar apa tu waham? Tak. Dalam satu hadis akhir zaman, hadis yang tak panjang mana tapi tak terlalu pendek, Nabi cerita ciri akhir zaman. Jadi ciri akhir zaman ni orangnya cintakan dunia, takut kemati. Wa karahiyatul maut tu banyak kitab dia terjemah takut mati. Kalau secara literal, bencikan kematian. Bencikan kematian. Saya lebih cenderung kalau kita terjemah literal situ pasal apa? Takut mati. Orang kafir ni kena molek macam tak takut mati. Mainan dia. Benda-benda leisure je, benda hobi tapi macam tak takut mati. Jadi hak tepatnya kena ambil asal literal, benci kepada kematian. Pihak maknanya bukan menolak tafsiran benci itu adalah takut. Memang ada kait juga. Tapi kalau orang nak bergaluh lah, bergaluh. Dia kaedah dia ada dua kaedah daripada Arab kepada Melayu. Dia ada dua kaedah. Terjemahan secara harfi, terjemahan secara bebas. Kitab moden, buku-buku moden, buku terjemahan daripada kitab Arab kepada buku banyak terjemah secara bebas. Ulama-ulama hak karang kitab Turath ataupun karang kitab Jawi
dia guna kaedah, semua guna kaedah terjemahan secara harfi. Sebab tu bahasanya bukan bahasa perbualan ataupun bahasa Melayu hak kita faham lah ni kan. Sebab ia terjemah tu mengikut susunan ayat bahasa Arab. Lepas tu kita baca tu nak kena orang pandu, kita agak kan. Tak boleh bukan semua orang faham. Jadi gitu. Jadi kalau terjemah hadis tadi, jadi Nabi bila sebut penyakitnya penyakit waham. Bila sahabat tanya, "Wa mal wahnu ya Rasulullah?" Mendapa waham? Nabi kata, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Jadi terjemah dia, kasih akan dunia dan benci akan kematian. Kalau kita kata takut kematian, betul kau. Atau bagi terjemahan bebas, bukan setakat memindahkan kalimah lain daripada kalimah asal. Bahkan kadang-kadang belakang depan tu panggil terjemahan bebas. Macam kitab moden tu, terjemahan bebas tu panggil. Ya, ambil faham dulu. Biasa universiti guna kaedah terjemahan bebas. Kalau orang pelajar universiti dilatih, pelajar universiti sama ada bidang apa sekalipun, termasuklah bidang pengajar Islam, boleh baca, dilatih supaya kalau nak hurah balik bahasa sendiri. Ulama' Melayu dia tak guna kaedah tu. Dia guna kaedah orang panggil beraluh. Beraluh maksudnya takut salah. Gitu. Bila takut salah, terjemahan secara harfi. Dia takut hak dia nak terjemah ke susunan ayat lain tu takut salah daripada hak asal ulama' hak karang kitab hak dia nak terjemah. Sebab tu kalau kita tengok, tu perbezaan dari segi manhaj orang ni. Pendekatan antara dua aliran pengajian. Pasal apa saya cerita ni? Pasal kita ni mari sejarah berulang dan masyarakat sentiasa mengulangi kesilapan yang sama dalam menghadapi masalah perbezaan. Jadi ni nak khabar suasana yang ada ni dengan media sosial ada. Jadi orang mudah bala. Orang mudah menuduh. Nak khabar. Salah satu wajib bagi seorang ustaz mengajar kena menguasai ialah ilmu tarikh tasyrik'. Tarikh tasyrik' ni sejarah pensyariatan dalam Islam start daripada Nabi sampai zaman ni. Dengan zaman Nabi, kemudian sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, kemudian lepas tu sampai zaman sekarang. Kena ulama. So, kena timbul disiplin ilmu yang timbul baru. Disiplin ilmu timbul baru, ilmu alat baru. Hak tidak disebut zaman Nabi, zaman sahabat tak sebut, timbul baru. Pasal apa? Dia ada sejarah. Baru orang tahu dan orang tak akan pada. Sebab ia isu pendekatan, bukan isu pokok. Isu pendekatan. Bila orang-orang awam ni dia kena ikut ustaz dia. Bila ustaz dia bawa satu manhaj, tolak satu manhaj lagi menyebabkan bala. Waktu kita takut. Termasuklah dalam kaedah kitab kuning, kitab turas orang panggil. Kitab turas sebenarnya bukan kitab kuning je. Tak, kitab putih ke tak kira lah. Kitab turas maksud kitab warisan. Kitab warisan. Kitab Arab tu lagi kitab turas. Kitab besar-besar dalam Arab. Ihya Ulumuddin, tak turas satu orang panggil. Minhaj, I'anatut Talibi, tak turas satu orang panggil dalam mazhab Syafi'i. Jadi hak ni penama bagi hati kitab turas dalam dunia Melayu. Tapi tidak di sisi orang Arab. Orang Arab mana tahu. Ni Jawi. Jadi orang hak boleh mengajar kitab ni. Dia tak boleh belakang orang hak mengaji hak bahagian universiti. Orang mengaji bahagian universiti ada belakang orang hak pondok. Salah sekarang pakat belakang. Mu belakang aku belakangmu. Anak murid hak bawah ni pengikut ni lagi berat. Sikit-sikit kena selalu. Salah beza sikit mu wahabi. Salah beza sikit mu sesat. Waktu kita payah nak selesai masalah. Pasal orang baru dia ikut hak ustaz, dia tak tahu tarikh tasyrik' saat ni. Jadi ia akan jadi pertembungan sampai bila-bila. Perbezaan ni mustahil pada adat untuk dihilangkan. Perbezaan mustahil pada adat untuk dihilangkan. Percaya tak?
zaman mana sekalipun. Kalau tidak senang ada semazhab je lah. Tapi tidak mungkin pada adat, mustahil dihilangkan. Bila mustahil, bagaimana nak selesai? Adat. Dan adat berbeza pendapat. Memang ada bul ikhtilaf fil Islam. Adat beza pendapat dalam Islam. Orang temu tu insya-Allah dah jadi balau. Jadi ini tajam tu ni. Pasal hak tukang cocoh banyak. Ustaz ngajar dia ambil. Dia kerak, lepas tu dia sebok. Bahagian hak inok tadi. Lepas tunjuk hak alik sana pula, alik sana pun tengok. Alik sana jawab pula panjang. Ambil bahagian hak inok saja, sebok pula. Bahagian panas sahaja yang disebokkan. Sedangkan benda panjang. Kita dah nafi manusia ada kesalahan. Saya pun banyak mengajar salah. Tapi kalau saya sedar, saya akan betul. Kalau saya tak sedar, orang tengok orang kena betul. Siapa sahaja tak ada sunyi daripada kesilapan, walau tu guru sekalipun. Walau tu guru besar-besar sekalipun, ada kesilapan masing-masing. Jadi pokok pangkal kena belapang dada, kena jiwa besar, kena apa ni, fikiran terbuka. Dia kena gitu patut dia. Jadi kalau tak ada bahagian tu, mudah jadi mazmum. Jadi balak banyak. Tu takutlah ni. Jadi kita ni kalau kita nak sebut benda-benda pun kena sebut habis. Pasal sebut, kalau kita ambil sebut satu pendapat dalam satu bidang, kita sebut separuh, orang pun judge, dia panggil orang menghukum selalu. Itu bahaya zaman ni. Minta jauh lah gitunya. Tapi itulah yang berlaku. Apa tubik dalam media sosial sentiasa ada tubik hak balau. Dia balau ni kita kena ingat semua bidang. Bukan agama saja. Agama ni kalau bidang aliran ngaji, dia panggil aliran salaf dan khalaf. Manhaj sebenarnya, bukan aliran akidah, manhaj sahaja. Sebab sekarang ni orang sempitkan dah. Ahlus sunnah wal jamaah sempit. Asy'ariyah, Maturidiyah saja. Sedangkan ulama-ulama muktabar dan ulama-ulama besar yang sudah selesaikan beratus tahun, Ahlus sunnah wal jamaah ada 3. Yang pertama Asy'ariyah, yang kedua Maturidiyah, yang ketiga Ahlul Hadis. Ahlul Hadis sebenarnya ada juga ramai duduk dalam Asy'ariyah, tapi Ahlul Hadis, jumhur Ahlul Hadis adalah mempunyai manhaj sendiri. Masuk dia, kebanyakan Ahlul Hadis dia mempunyai manhaj tersendiri. Dia tak ikut Asy'ariyah, dia tak ikut Maturidiyah. Tapi adakah ia terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah? Tak boleh. Imam Ahmad bin Hanbal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi bukan Asy'ariyah, bukan Maturidiyah, Imam Ahmad bin Hanbal. Dan ulama yang mengikutinya siapa ni? Tapi mereka tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pasal apa? Pasal dia ada metod dia sendiri. Tapi ada kelebihan dan kelemahan masing-masing. Ahlul Hadis, kelebihan dia sangat berpegang kuat kepada zahir hadis dan juga perkara-perkara yang baru yang tidak jumpa dalam hadis, mereka ambil sikap diam, tak bicara. Takut salah. Mereka sangat takut salah. Ini saya ngaji universiti dulu. Ini sikap Ahlul Hadis. Jadi penggunaan akal tu diminimumkan. Bukan tolak terus akal. Yang ambil Quran, yang ambil hadis, akal duduk nombor 3. Bila ada benda baru, contoh dalam bab fiqh, dia tak boleh pergi macam ahli fiqh yang macam Imam Abu Hanifah. Sebab Imam Abu Hanifah terkenal sebagai pengasas golongan Ahlul Ra'yi panggil. Dia kedua golongan dalam ilmu apa ni, dunia tarikh tasyrik, dunia orang mengaji fiqhnya. Jadi Imam Abu Hanifah ni banyak memberi tempat bagi akal untuk selesaikan masalah semasa umat. Sebab tu banyak fatwa-fatwa sekarang banyak pakai hak mazhab Hanafi. Pasal praktikal. Imam Abu Hanifah sangat praktikal. Dia seorang peniaga yang berjaya. Dia kaya, niaga berjaya, dalam bab muamalat banyak pakai hak dia. Imam Syafi'i bukan seorang peniaga. Seorang yang sangat ideal dalam ilmu. Dia ahli fiqh, dia juga ahli hadis sekaligus. Mengasaskan
disiplin ilmu usul fiqh Imam Syafi'i. Ngaji juga dengan anak murid besar Imam Hanafi. Tak, ngaji juga dengan Imam Malik bin Anas. Tapi tak ada pebalah. Salah bila pergi kepada orang awam, sebab orang awam ia dak pergi habis ilmu asas dan juga ia dak pergi tarikh tasnik, timbul bala. Benda kita tak boleh nak elok. Kalau zaman dulu berbalah kaum muda, kaum tua ada, leni lagilah. Sebab siapa ke anak wek hok bawah baru start nak mari surah pun nak capur tangan dalam masalah perkara khilaf. Tu masalah kita. Supaya dia karang kitab untuk selesai masalah kaum muda, kaum tua. Dia duduk Mekah. Mati Mekah. Banyak kitab-kitab dia kait dengan isu semasa yang dia karang untuk selesai masalah di tanah Melayu. Dan ada kitab hak diharamkan oleh kerajaan ketika itu, learning ada orang hak boleh cari sebab tak boleh cari kedai kitab dia. Sinaran Matahari tak boleh cari kedai. Kitab tentang siasah politik tak boleh cari kedai kitab dia. Tapi di sisi universiti ada sipang. Seorang kaji. Orang boleh guna ni. Nawar bagi hati. Kitab ni adaptasi daripada kitab Imam Ghazali. Kalau tengok bimbingan Mukmin temu benda-benda gini kita belajar ayat yang sama. Balik saya sebut tadi tu, ayat daripada Arab ia pindah, naqal daripada Arab ia pindah. Susunan sama. Manhaj penterjemahan sama macam ni. Tu Syekh Abdul Qadir Salafi. Kitab dia hak tebal lagi, kitab akidah. Orang panggil kitab terjemahan daripada kitab syarah Aqidatut Tahawiyah. Perisai bagi sekalian mukallaf. Ni Syekh Abdul Qadir Mandili. Dalam tu ada tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Orang panggil tauhid tiga serangkau, orang kata sesat. Syekh Abdul Qadir Mandili aja. Dia tulis kitab. Dia salafi. Dia orang tak boleh letak sebako. Jadi punah lah ni. Dia letak sebako. Ni Wahabi. Jangan. Pasal manhaj sahaja tu. Jalan cara nak belajar. Dia ada sumbangan belaka. Masing-masing manhaj. Masing-masing tokoh. Dan isu yang menjadi panjang-panjang ni sebab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari adalah tokoh yang jadi fokus kepada dua golongan ni. Sebab dalam perjalanan hidup dia ada dua aliran, salaf dan khalaf. Aliran yang dibawa oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dia seorang mujtahid. Dia ada pengalaman latar belakang duduk dalam Mu'tazilah. Sebab pak tiri dia Al-Jubai adalah ulama besar Mu'tazilah. Pak tiri dia setengah kitab sebut dia 40 tahun duduk dalam Mu'tazilah. Setengah kitab memurnikan kata tak sampai 40 tahun. Lepas tu dia lawan pak tiri dia. Hujah-hujah timbullah kitab-kitab akidah dia yang orang duk bawa sampai alam Melayu sekarang. Bahas sifat Tuhan, sifat 13. Bahas secara falsafah dan falsafah Islam. Sandar pada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak masalah ialah hak sebenar, hak kata hak tak boleh ialah menolak 100% hak yang dibawa oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari untuk melawan falsafah sesat tadi oleh Mu'tazilah. Zaman akhir hayat dia karang kitab Al-Ibanah. Dalam kitab Al-Ibanah kembali kepada kaedah salaf, iaitu tidak menghurai panjangkan isu-isu orang panggil ayat mutasyabihat. Pulang kepada Allah, wallahu a'lam. Maksud dia Allah lebih tahu. Kalau tanya wallahu a'lam, tak boleh hurai banyak. Itu kaedah salah maksud dia. Menerima apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul dalam Quran dengan hadis itu sebagaimana ia sampai kepada kita. Cuma orang tak faham kat mana kesepakatan. Bila kita nak elok daripada balah, kena cari kesepakatan, elok perbezaan. Kesepakatan adalah pada salaf dan khalaf bersepakat bahawa ayat mutasyabihat mesti ditakwil
Perbezaannya ialah takwil secara ijmal dengan tafsili. Ijmali secara buku borong, maksudnya yadullah tidak boleh difahami dengan makna zahir. Yadullah kalau terjemah tangan Allah. Dah yadullah bahasa Arab tu difahami oleh orang Arab. Yadullah, yadullah, batum dah bermakna yadullah. Wallahu a'lam. Tu salah orang Arab. Bila pergi kepada khalaf, yadullah, yadullah ini kuasa. Jadi yadullah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kudrah Allah Subhanahu wa taala. Tu khalaf, dia memalingkan makna kepada makna yang boleh difahami dengan cara yang baik. Dari sudut ilmu tafsir orang panggil. Dia boleh buat cakap barang aja sesak tauhid 3 serangka. Sedangkan baba panjang hurah comel. Baba panjang hurah comel tauhid. Ni boleh tolak jadi sesat ni bahaya. Bahaya masyarakat. Dia nak buang habis apa elemen yang ada unsur bukan alirannya. Ni sangat bahaya. Dalam teks saya, tak silap saya tengok secara imbang ke cikgu meli perasan aku. Dalam teks kebangsaan, dalam buku budak-budak sekolah menengah ke sekolah rendah, ada 2 aliran dimasukkan. Belajar sifat 20, belajar tauhid 3. Ada belaka. Comel dah. Pasal dua-dua tu betul belaka, bukan tak ada salah satu pun sesat. Tapi bila orang dia tak kenal molek, seseorang itu yang akan bermusuh dengan apa yang dia tak tahu. Bila jahil, dia akan musuh dengan benda yang jahil. Tak kenal maka tak cinta. Tu yang berlaku sekarang ni. Sedangkan wak molek dah wak masuk tu susung. Dia kenal belaka ni manhaj satu, manhaj salaf ni, manhaj khalaf. Sebenarnya masalah pendekatan saja. Manhaj ni pendekatan. Ia bukan usul. Tu kena faham molek. Usul tu hasil, tak ada balah ni. Dua-dua ni sama sepakat. Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad, ada balah? Tak ada. Dah. Tak timbul sepatutnya balah ni balah kau. Allah. Ada kita kau lama eret kau ramai orang. Pernah sekali ada satu program di Selangor. Orang tarbiyah, orang tarbiyah ramai ni satu aliran je. Pada otak dari sudut siasah satu aliran je. Tapi dah bahagian ngaji tauhid ni 2 aliran dia. Adanya timbulnya pertikaian. Bila pertikaian, tak penceramah tanya dia balik. Kenal tak siapa Ibn Taymiyah? Hak dia kata sesat. Dia kata Ibn Taymiyah sesat ni Wahabi ni. Kenal tak Ibn Taymiyah? Tak. Ibn Taymiyah Wahabi. Ibn Taymiyah ni lahir bila? Tak boleh nak jawab. Bila Ibn Taymiyah lahir? Sebab tu apa kita tarikh tasyrik tu penting. Sejarah tu kena tahu. Ibn Taymiyah lahir bila? Tak boleh nak jawab. Kenapa Ibn Taymiyah bawa sesat tu tolong khabar tu. Sumber mana? Kitab mana? Dah boleh nak jawab. Jadi orang hak bukan bidang masuk pergi cara rak punah. Bukan urusan kita maknanya bicara benda tu. Patutnya sebab benda tu sudah diselesaikan oleh ulama-ulama panjang zaman. Jadi kena berpada-pada, dia panggil bersederhana, mu'tadil. Kita masuk dalam golongan Nabi sebut je bimbang man kafara man kafara musliman faqad kafara. Siapa hak mengkafirkan orang Islam, dia jadi kafir. Yang siapa situ nak menyesatkan mudah-mudah tak boleh, lagi kan nak mengkafirkan lagilah. Dan ketahui olehmu bahawasanya seperti adalah dunia ini dicela. Khabar ni sambungan bahawa dunia ini dicela pasal apa? Pasal hadis baca tak, dunia mal'unah, dunia ni dicela. Wa mal'unun ma fiha. Barang-barang yang dalam dunia semua hina belaka, dicela belaka. Tak. Hadis atas dulu tu illa zikrullah. Melainkan mengingati Allah, zikrullah, mengingati Allah. Wa ma wala.
barang hak dan barang hak Tuhan kasih. Wa aliman wa muta'alliman, dah orang alim, dah orang hak mengaji, orang nadah kitab semua gitu. Ni masuk makna dunia. Dunia ni dari sudut tasawuf kena tak dulu dunia benda cela. Benda tercela di sisi Allah. Dari sudut tasawuf kena tak depan tu dulu. Baru mari istisna kecuali ke diam. Melainkan hak benda-benda kait dengan Tuhan baru dak tercela. Kalau dak kait dengan Tuhan, dak kait dengan ingat Tuhan, maka tercela. Tasawuf gitu ya sudut bekah pula tak boleh gitu. Nah, pasal kita duduk dalam dunia, kita guna dunia gitu gini, ada belawang tak? Bukan belawang. Sebab bila kita cakap pasal tasawuf, kita nak cek diri. Bila nak cek diri, nak buang dunia. Kalau kita kata nyakit wahang tadi, hubud dunia wa karahiyatul maut, yang menyebabkan umat Islam lemah. Cinta dunia menyebabkan umat Islam lemah. Benci kematian yang menyebabkan Islam lemah. Jadi kena nak buang dunia dulu. Bila nak buang dunia, kena pegang dunia adalah dunia adalah tercela. Lepas tu bila masuk bab fiqh, kena cakap pasal syariat. Syariat kena ambil hukum zahir. Jadi bila kita cakap tasawuf, cakap nak baiki diri, tazkiyatun nafs, nak suci jiwa, kita nak suci jiwa kita, bukan jiwa orang lain. Baru kita dak hukum orang. Nak hukum orang kena guna syariat. Nak cakap pasal syariat, pasal zahir. Pasal zahir kita hukum zahir saja. Dia buat jahat, kita hukum salah. Dia curi, ada hukum mangkudu. Hati dia curi, bukan dia niat nak curi sangat, tapi curi sebab terdesak. Waktu dia dengan Tuhan, hati dia dengan Tuhan. Bila dia curi, mesti dihukum sebagai pencuri. Boleh kata dia tak curi, sedangkan zahir dia curi. Hukum zahir kita hukum ikut syariat. Batin serah dia ke Tuhan, pasal kita tak tahu batin dia. Hak tahu hati kita dan Allah SWT. Jadi tasawuf nak baiki hati. Tengok diri, bukan tengok orang lain. Jadi bila dah jadi sentimen, apa sahaja hak dak betul, ia petik. Orang petik kerana hati tak boleh. Kalau sentimen tadi bila ada kelompok aku dak berakhir ke ustaz ni. Orang ni kata aku dak berakhir ke ustaz ni. Dia akan cari hak salah sahaja. Betul tak? Memang cari hak salah je. Dia cari hak salah, dia akan sebar dan hurah hak bahagian salah tu saja. Itu yang berlaku dalam masyarakat. Patut tak berlaku. Maka kalau betul tasawuf kena tengok salah diri dan lemah diri. Baiki hak kita, bukan tengok salah orang. Lepas tu bila orang ngaji betul ada tasawuf, fardu ain duduk dalam diri, tak tunggu hak tinggi tu, hak fardu kifayah, hak tinggi-tinggi, hak sunat belajar semua tu memang bagus kau, hak tinggi kau. Tapi tak tunggu tinggi, selesai fardu ain jadi juruh dah. Sebab tu dia nama fardu ain. Bila selesai tasawuf fardu ain jadi juruh dah. Payah nak jatuh hukum atas orang. Nak payah. Dia sebut tadi kita baca, dan diketahui olehmu bahawasanya seperti adalah dunia itu dicela, demikian juga adalah ia perhumaan bagi akhirat. Perhumaan maksudnya tempat menuai, tempat menuai. Dunia adalah tempat menuai. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang akhirat. Sampai masa kita tua, mati tua bila tua? Tua bila esok-esok di akhirat baru tua. Masa ni tak boleh tua. Masa ni nanang. Tahu. Selagi mengetam engkau pada akhirat. Mengetang tu, kita orang pun faham dah. Ketang tu, ketang padi. Tanah padi kemudian ketang tu nak ketang hasil. Akan barang yang engkau tanam di dalam dunia daripada segala amal yang baik. Jangan boleh lalang. Dia berasa tanah padi tu betul-betul lalang, dak pedok. Biar boleh padi sungguh. Itu juga kita. Amal-amal banyak dah. Esok-esok nak tengok hasil rupanya haba mansura, debu yang berterbangan. Tak ada nilai. Pasal apa tak ada nilai? Saat dunia ni hati tak comel. Sama ada hati tak comel tu dengan mempunyai sifat mazmumah. Amal ibadat riak,
ada sum'ah, suara orang nak dengar, orang kata sedap kita, bagus kita. Lepas tu ada takabur. Tak. Lepas tu ada ujub. Berasa hebat aku. Ijabu bin nafs. Jadi bila ada gitu, dah boleh nak tua dah. Hak kita tanam ni, kita ingat ada hasil, tak ada hasil. Macam orang masuk skin cepat kaya, Zohir nampak, oh tongso dah nak mampu modal saja. Dia kata dia masuk 3,000 boleh sejuta. Siapa nak wui? Skin cepat kaya. Dia jangan tertipu dengan amalan. Maksudnya nak buat amal tu biar ada sandaran yang betul daripada ulama-ulama, daripada kitab-kitab muktabar. Ulama muktabar, kitab muktabar. Ustaz-ustaz ajar pun ustaz yang dipercayai. Ambil. Tak apa kan? Lepas tu ilmu pula memang banyak sungguh. Ilmu ada, ilmu hak kita tak tahu. Jadi jangan kerana kita tak tahu kita kata tak betul lalu. Kena check, molek. Kalau kita berasa macam tak betul, tapi aku tak tahu nak cerak molek dalil nak kata tak betul senyap. Tahu? Senyap. Banyak isu. Masuk isu gitu, masuk isu gini. Kita pun keliru. Memang banyak pasal bab agama ni banyak khilaf. Hak ijma' ada, hak khilaf ada. Hak ijma' kita dak habis nak buat lagi, duk sibuk bahas hak khilaf. Jadi fokus kepada bersamaan, baru dak jadi punah. Fokus kepada baiki diri, bukan nak tengok orang. Baru orang panggil tasawuf. Jadi ni tasawuf tapi cari salah orang. Ya kau banyak pula. Saya ngaji dulu tasawuf saja ni berpuluh-puluh makna ada tasawuf. Lepas tu ada satu golongan semua sekali kait dengan tasawuf, sesat belaka. Islam lah, orang Islam. Satu golongan yang panggil Wahabi. Semua kait dengan tasawuf, kataan tasawuf sesat belaka. Dia bukan istilah tu, konten tu, kandungan tu kita tengok. Memanglah sebab apa? Sebab dia panggil orang panggil literal, dia panggil madkhal. Ini salafi madkhal ni. Dia nak biar Nabi sebut kalimah tu baru betul. Ada. Tak ada sebut dah leh bidah. Bukan gitu. Kalau orang susu galau pun memang ada, tapi kalimah tak sama lah. Tasawuf tu mari ke dia dah. Disiplin ilmu pun mari ke dia dah. Susun. Ahlus Suffah ada zaman Nabi. Antara yang dikaitkan dengan makna tasawuf, Ahlus Suffah. Suffah. Sok peta merbutah. Ahlus Suffah tu antara makna daripada kalimah tasawuf. Tapi bukan hak tu saja. Ulama bahas dari segi epistemologi banyak. Daripada bulu kambing, daripada pakaian kasut, makna tasawuf. Suf. Daripada makna kelembutan, macam nama Safiyah. Ahlus Suffah ialah golongan hak memang macam orang tasawuf zaman dulu. Sahabat Nabi duduk di serambi masjid Nabi, jenis miskin, kerja dia zikir, baca Quran sampai masa Nabi semayang, mayang belakang Nabi, dengar tazkirah kuliah Nabi. Ini gitu. Kemudian sampai masa Nabi istirahat perang, pergi perang duduk barisan hadapan. Itu Ahlus Suffah. Antaranya Abu Hurairah, Sayyidina Ali, orang-orang hak tak banyak harta. Sahabat Nabi ada hak kaya, ada hak miskin. Jadi hak miskin-miskin ni, hak rumah pun tak ada orang molek. Duduk serambi masjid Nabi. Sampai masa nak makan, sahabat hak ada makanan lebih jatuh di sejid. Ahlus Suffah, kataan asal hak tasawuf. Tulisan di universiti kalau cakap pasal tasawuf saja tu tebal. Jadi kita nak elok daripada satu golongan yang tolak secara total 100%. Kita nak elok satu golongan yang terima bulak-bulak mari daripada ni ahli sunnah jemaah ni ahli sunnah jemaah terima belaka pun tak boleh. Siapa hak sesat pun terima juga. Itu bahaya. Jadi nak cari mu'tadil, orang hak sederhana ni hak betul kat mana? Kena kaji, kena ngaji banyak. Memang ada sungguh hak bawa tak betul. Tapi oleh kerana dia sign dengan buat-buat ahli sunnah jemaah, dengan ustaz-ustaz ahli sunnah jemaah, dengan ulama ahli sunnah jemaah, orang berasa betul. Memang ada golongan gitu. Rupanya sesat, ada. Jadi nak tentu tu memang kena ngaji, kena tahu. Nak tahu tu kena dasar dia ilmu. Usul-usul akidah kena tahu dulu.
Aqaidul iman baru boleh cerak molek. Hak apa tu tahu pula hak diijma'kan, hak sepakat mana, hak khilaf mana dalam bidang akidah sendiri. Jadi hak masalah sekarang semua sekali dipukul locong belaka. Akidah, ilmu akidah, ilmu fiqh, rasa tak ada hadis, bidah belaka. Hak satu pihak pula terima belaka. Hak bukan hadis Nabi pun kata hadis Nabi. Ada hak bukan hadis Nabi kata hadis Nabi banyak kok. Petua je. Dia kata inilah Nabi buat. Contoh. Nak dah boleh. Salah kok itu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa pelawak atas aku ni, hak kait dengan aku, dak sengaja dia pelawak. Maka sedialah tempat dia di neraka. Dia tahu dah hadis ni hadis maudhu, bawa kau. Tak boleh gitu. Memang ada golongan ustaz bagian hak gitu. Jadi kalau boleh ni, kita ni kok mana-mana pun dengar ilmu. Dengar ilmu. Tak pasti ambil sikap tidak orang panggil komen dan sebagainya. Kalau pasti kena khabar hak sebenar. Kalau tak pasti tak boleh ambil sikap yang ada. Jadi kalau atas orang awam lebih baik ingat patut ni. Supaya tidak jadi kau pagu. Ni jadinya masalah kau pagu. Macam mana bila kita nak bersatu, bila sibuk dengan perkara-perkara gini, payah, sangat jauh. Perjalanan tu sangat jauh, kita nak bersatu. Nak kuat ni mesti bersatu. Quran beri formula, nak kuat mesti bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaklah kamu berpegang dengan tali Allah, yakni Islam, yakni Al-Quran disebut dalam tafsir. Wala tafarraqu, dan jangan pecah belah. Dah pegang, pecah belah. Masing-masing kata pegang lah ke, tapi pegang tu macam mana. Baik. Dan adalah ia tempat mencari bekal bagi perjalanan yang sangat panjang. Dan adalah ia mari mana? Ia tempat mencari bekal. Ia dunia itulah. Kembali kepada dunia. Dunia itu tempat cari bekal. Bekal dalam Quran sebut kan bekal-bekal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Hai orang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dalam khutbah Jumaat setiap sebut sekali wa tazawwadu, hendaklah kamu ambil bekal, cari bekal. Fa inna khairaz zadit taqwa, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekalan adalah ketakwaan. Memang kita duduk atas dunia untuk cari bekal. Bekal tu nak guna di akhirat. Pergi jalan tak bawa bekal. Mana pergi jalan keloh buka dah ni, boleh rentah daerah pergi keloh, tak bawa bekal, lah lapar makan tengah hari. Bawa bekal. Jadi kita dunia bekal untuk kita guna di akhirat esok. Jalanan kita panjang. Itu perjalanan ke negeri yang kekal, akhirat. Kerana firman Allah Ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Artinya dan menuntut bekal oleh kamu. Maka bahawasanya sebaik-baik bekal bagi perjalanan akhirat itu menjunjung perintah Allah Ta'ala dan menjauhkan akan larangannya. Imtitharu bi awamirihi wajtinabu binawahihi. Junjung masuk laksana perintah Allah SWT, ketaatan. Kemudian menjauhi segala larangan, tinggal larangan Allah SWT. Itu makna takwa tu. Dan tiada binasa melainkan mereka yang melalaikan akan dia oleh dunia daripada akhirat. Dan tiada binasa melainkan mereka yang melalaikan akan dia oleh dunia daripada akhirat. Maksudnya Nawawi penekanan sini, orang hak selamat, orang hak buat bekal dengan takwa di hari akhirat. Bekal tu ambil di dunia. Tahu? Lain pada tu orang hak ambil dunia. Orang hak ambil dunia tu binasa. Kalau dia dah ambil dunia, tak binasa.
Oleh kerana ambil dunia, besar dunia daripada akhirat, maka dia termasuk dalam golongan yang binasa. Orang hak dunia melalaikan dia daripada mengingati akhirat. Mengingati akhirat maksudnya zikrullah tu lah. Ada satu kitab lama dah ni lah, zikrullah saja tu banyak sangat senara zikrullah. Kita duk faham zikrullah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la astaghfirullah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tu je kita ingat zikrullah. Selawat Allahumma salli ala Muhammad. Tu je. Dak, zikrullah ni sangat panjang senaranya. Termasuklah amar ma'ruf nahi munkar, termasuk dalam makna zikrullah. Apa sahaja yang menyebabkan kita ingat kepada Allah SWT, itulah hakikat zikrullah. Apa sahaja yang mengingatkan kita kepada Allah SWT, menyebabkan kita semakin kasih kepada Allah. Nah, kita meninggalkan larangan, itu adalah makna zikrullah. Maka orang nuntut ilmu adalah zikrullah, orang mengajar adalah zikrullah, orang cegah kemungkaran, takat orang khalwat patah tok jembat, zikrullah. Orang buat kerja sesuai dengan perintah Allah, lepas tu meninggalkan larangan sesuai dengan larangan Allah, lepas tu zikrullah belaka. Apa dia buat sekalipun, lepas tu luasnya hakikat zikrullah. Maka orang hak dunia dia menyebabkan dia tak ingat Allah, menyebabkan dia ingat Allah, maka itu bukan zikrullah. Ada rupa akhirat, hakikatnya dunia. Ada rupa dunia, hakikatnya akhirat. Maka hak zikrullah ialah tak kira rupa dia akhirat atau dunia, tapi mengingatkan kamu akan Allah SWT. Itulah hakikat zikrullah. Semayang ingat Tuhan, zikrullah. Semayang dah ingat Tuhan, ingat kau orang tengok aku semayang hebat, bukan zikrullah. Tak. Nega ingat Tuhan, zikrullah. Nega ikut syariat, dak nawak, dak nipu, dak kurang timbangan, dak libat dengan riba. Tak. Lepas tu nega dan dak ingat Tuhan. Dunia dan rupa dunia, nega dunia. Dan rupa dunia dak dapat akhirat. Nega dunia, dapat rupa dunia tapi dapat akhirat kerana mendekatkan diri kepada Allah. Nega apa? Hakikatnya benda-benda yang semua mengikat kita akan hati kita akan Allah SWT. Jadi ingat Allah semua. Itu zikrullah. Berhenti dulu. Berhenti sini. Dan tiada binasa melainkan mereka yang melalaikan akan dia oleh dunia daripada akhirat. Di situ dulu. Dan melupakan akan dia oleh segala kesedapannya daripada perjalanannya. Ini semula, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.